Baik, saudara, kita terus ke Sarawak, bumi kenyalang. Antara tumpuan hari ini, penduduk di Kuching khasnya diingatkan bersedia hadapi perubahan angin monsun. Silakan Vanessa Mering. V? Ya Nurul, penduduk di Sarawak diingatkan untuk bersedia menghadapi perubahan angin monsun khususnya penduduk di Kuching. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak, Kolonel Mohtar Samad berkata, kehilangan nyawa khususnya sepanjang menempuh situasi itu boleh dielakkan jika semua pihak bertindak pantas. Mereka cuba meredah air yang deras dengan harapan air ataupun jalan itu tidak terlalu dalam. Dan itu kebanyakan berlaku ketika itu yang menyebabkan kematian berlaku. Dan kita cuba elakkan benda itu berlaku di Sarawak. Ditemui RTM di Kuching, beliau mendedahkan pihaknya telah menempatkan seramai 1,200 anggota APM dalam keadaan bersedia bagi menghadapi banjir luar jangka. Ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia semalam turut mendedahkan perubahan angin monsun dijangka berlaku bermula Isnin minggu depan sehingga hujung tahun ini. Jadi di Sarawak kali ini kita akan bekerjasama dengan agensi lain khususnya di pejabat daerah serta di agensi penerangan pihak media khususnya pihak ATM sendiri khususnya. Bagi menghadapi situasi itu, kerajaan negeri telah menyediakan sejumlah 19 pangkalan hadapan bagi tujuan pengagihan bantuan kilat. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini menghadiri majlis pengebumian kakaknya Allahyarhamah Dayang Mastijah Tun Openg. Pengebumian dilakukan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching. Allahyarhamah Dayang Mastijah meninggal dunia pada usia 89 tahun kerana sakit tua di kediamannya di Seri Minangkabau 1, Jalan Muhibah, Kuching malam tadi. Allahyarhamah merupakan anak kedua daripada 10 adik-beradik. Kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kemena dalam PRU Dun Sarawak lepas akan memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan itu. Calon menang kerusi Dun Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rundi Uto menjelaskan terdapat banyak perancangan pembangunan melibatkan rumah panjang dan kampung di kawasan itu. Sehubungan itu, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Uto menjelaskan Ketua Kampung dan Tuai Rumah Panjang berperanan penting untuk bekerjasama dalam menerangkan inisiatif yang telah digariskan dalam manifesto GPS untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dari semasa ke semasa. Beliau memberitahu demikian pada majlis makan malam Jentera Pilihan Raya Dun N69 Kemenang semalam di Bintulu. Sementara itu, Datuk Hamzah Brahim yang baru memenangi kerusi Dun Setakan melahirkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada semua pengundi atas kepercayaan yang diberikan semasa PRU Dun Sarawak ke-12 yang berakhir Sabtu lepas. Dalam satu hantaran di laman media sosialnya, beliau menyatakan tanpa sokongan padu daripada pengundi tidak akan memungkinkan kemenangannya sehingga berjaya memperoleh majoriti 5,807 undi selepas meraih 7,854 undi. Ujarnya lagi dengan kemenangan itu akan memastikan kesinambungan kepada pembangunan berterusan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS di kawasan itu. Sambutan perayaan Christmas kali ini nyata berbeza dan memberi kelegaan kepada beberapa sektor termasuk pengangkutan. Pengusaha bas kini menarik nafas lega dengan penurunan kes COVID-19 di negeri ini yang sedikit sebanyak membolehkan pihaknya beroperasi seperti biasa. Bukan, ini satu hari kuting baru 4 trek. 4 trek, 3 trek ini. Okay? Oh, satu bas itu dapat bawa dalam 30 orang lah? Ya, 30 orang. Jadi tahun ini okey sikit lagi bisnes bang? Ya. Okey. Ini saja. Tam Mong Chiu yang ditemui pemberita berkata beliau percaya dengan arahan wajib vaksin adalah langkah yang terbaik dibuat kerajaan ke arah mengekang penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, beberapa orang awam yang ditemui nyata gembira selepas hampir 2 tahun terkurung sekaligus sambutan Hari Natal ini pasti berbeza. So happy lah sebab first time kan dah 1 tahun 2 tahun tak ada Christmas, so ini first time Christmas, so happy
so happy? Sebab lama dah kan kita menyambut Christmas, jadi bila ada peluang tu kita gunakan dengan sebaik mungkin lah, tapi dengan ikut SOP gitu. Rasa jangan lah Sida, cuma rasa rindu je dengan Sida ya. Rindu Sida ya, lama saya jumpa. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kuching termasuk lapangan terbang antarabangsa Kuching dan terminal bas Kuching mendapati keadaan kembali sesak namun tetap mengutamakan prosedur operasi standard. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Bintulu kini bersiap siaga sepenuhnya bagi menghadapi musim monsun Timur Laut yang berlaku pada November hingga Mac setiap tahun. Pemangku pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Muhammad Fadil memberitahu pihaknya juga giat mendidik masyarakat dengan taklimat keselamatan di laut, demonstrasi menyelamat serta penerangan mengenai tata cara pemakaian jaket keselamatan yang betul. Komander Maritim Effendi berkata demikian dalam sesi sembang teh tarik bersama Petronas Carigali Sendirian Berhad dan komuniti Maritim Bintulu di Kampung Warisan Jepak. Maritim Malaysia turut mengalu-alukan maklumat serta aduan daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan atau kemalangan di laut terus ke talian MERS 999 ataupun Pusat Operasi Maritim Zon Maritim Bintulu 086 314 254 ataupun Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak 082 432 544. Baiklah, dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Vanessa.